Berikut adalah cerita seram bertajuk Penanggal di Telaga Tua. Kampung Tanjung Lalang dikelilingi ladang kelapa sawit dan dusun durian. Di ujung kampung, berdiri sebuah telaga tua, dikelilingi semak, berlumut, dan terlindung oleh pokok-pokok besar. Orang-orang tua kampung pernah melarang sesiapa mendekati kawasan itu, terutamanya selepas maghrib. Kata mereka, telaga tua ada penunggu, yang tak bertubuh. Ika, 23 tahun, baru tamat pengajian dan pulang ke kampung neneknya setelah kematian ibunya. Dia tidak percaya perkara mistik. Hidup di bandar membuatkan dia terbiasa dengan logik dan bukti. Neneknya, Mak Gayah, menyambut Ika dengan pelukan dan wajah penuh risau. Nenek harap kau tak ganggu tempat tuh, Ika. Telaga tuh dah lama tak berjiran dengan manusia, pesan Mak Gayah malam itu, sambil mengurut kakinya yang bengkak. Ika hanya tersenyum, anggap neneknya masih terikat dengan cerita lama. Namun malam pertama di rumah kayu peninggalan datuknya, Ika tidak lena. Tepat jam 2 pagi, dia terdengar bunyi seperti sesuatu melibas angin, seperti kepak, tapi basah. Disusuli bunyi menggelupur dalam air. Ika mengintai dari celah dinding bilik. Di luar, samar-samar cahaya bulan memantulkan sesuatu. Rambut panjang menjuntai keluar dari dalam telaga. Bersama rambut itu, muncul kepala wanita dengan mata merah menyala, gigi panjang, dan usus terjulur berlumuran darah. Ika kaku, tubuhnya membeku. Penanggal itu melayang ke atas, mengelilingi kawasan telaga, kemudian menghilang ke hutan belakang. Esok paginya, Ika coba bertanya kepada neneknya, tapi Mak Gayah sekadar membaca surah Yasin dan menyuruh Ika jangan bercakap tentang benda tuh waktu siang. Hari-hari berikutnya, kejadian pelik semakin menjadi-jadi. Ayam peliharaan mati, isi perut hilang, bayi jiran menangis tak henti malam-malam, seolah ada yang memerhati dari luar rumah. Di dinding luar bilik Ika pula, terdapat kesan tapak darah kecil dan kesan kuku. Ika, yang pada awalnya tidak percaya, kini mula goyah. Dia coba mencari jawaban. Di perpustakaan kecil kampung, dia terjumpa satu fail lama, kisah bidan Siti Marliah, seorang bidan terkenal sekitar tahun 70-an. Siti Marliah dipercayai mengamalkan ilmu hitam untuk kekal muda. Menurut cerita, dia ditangkap oleh penduduk selepas mayat beberapa bayi ditemui tanpa isi perut. Mereka menyerangnya, dan dia terjun ke dalam telaga tua, tanpa sempat tubuhnya kembali bersatu. Tubuhnya ditanam, tetapi kepalanya tidak pernah dijumpai. Ika kembali ke rumah dengan dada berdebar. Malam itu, dia bermimpi didatangi seorang wanita berjubah merah, muka separuh hancur, mata hitam, dan usus menjalar sepanjang lantai bilik. Kau dah buka mata, kau nampak aku, jadi sekarang, kau milik aku, bisik suara itu. Ika tersedar dengan peluh membasahi badan. Ditilamnya, terdapat darah beku dan sehelai rambut panjang. Dia berlari ke bilik neneknya, tapi Mak Gayah tak bergerak. Tubuhnya sejuk, matanya terbuka, dan pada lehernya terdapat kesan gigitan tajam, seperti dijerat sesuatu tanpa tangan. Ika menjerit, menangis. Mayat neneknya dibawa ke surau kampung keesokan pagi. Orang kampung mula bercakap tentang penanggal yang kembali memburu. Ika nekat. Malam itu, dia kembali ke kawasan telaga tua. Dengan hanya lampu suluh dan sebotol air Yasin, dia berdiri di tepi telaga sambil membaca ayat-ayat pelindung. Udara tiba-tiba menjadi berat. Bau hanyir menusuk hidung. Daun-daun bergoyang walau tiada angin. Dari dalam telaga, muncul kepala Siti Marliah. Matanya merenung tepat ke arah Ika. Tubuh aku tak sempurna, tapi tubuh kau cukup cantik. Bagi aku pinjam. Penanggal itu meluru, tetapi Ika sempat menyiramkan air Yasin yang bercampur garam kasar ke arah kepala itu. Ia menjerit kuat, berasap dan menggelepar dalam udara. Tapi sesuatu aneh berlaku. Darah dari telaga memercik, dan dalam kesamaran itu, Ika terasa dirinya ditarik ke dalam gelap. Dia terjaga dalam bilik rumah kayu. Nafasnya sesak. Dia lihat wajahnya di cermin, tetapi yang dilihat hanya kepala tanpa badan. Ususnya menjuntai, matanya menyala merah. Di luar rumah, tubuhnya yang lama sedang duduk di bangku, kosong. Sejak malam itu, Ika tidak pernah kelihatan lagi. Namun orang kampung kadang-kadang melihat cahaya merah terbang melintas di langit.
menuju ke arah Telaga Tua. Dan mereka tahu, penanggal di Telaga Tua kini miliki wajah baru, lebih muda, lebih cantik, dan lebih lapar.